Pat, jawapan tu macam stres Pat. Mana boleh. Relax lah. Dia tanya soalan. Tidak boleh tidak sikit pun jawab lah. Apa cakap macam marah tu. Yeah, I understand your situation now. But you need to control yourself. Budak tu kan belajar. Dia bertanya. Kenapa marah? Jawapan tu macam marah tu. I believe that not your attitude kan. Apa pun terjadi, apa pun orang kata kita, Allah berserta dengan kita. Kita jawab je apa yang patut. InsyaAllah pada yang kata kita tu, satu masa dia akan rasa kebenaran tu akan wujud lah. Allah kan ada. You tak tahu what kind of person out there being trapping me many time. Faham tak? Bukan stres. Kalau nak tengok kot stres lah kalau nak tengok. Macam tu jawapan dia lepas. Duk kena macam-macam sangat dah. Orang nak tanya bab mengenal Allah, carilah mengenal diri. Nak tanya bab Muhammad, carilah ilmu pasal mengenal Muhammad. Nak tanya Iblis, pergilah tanya Iblis. Tanya aku apa? Aku bukan mengaji ilmu mengenal Iblis. Jawapan tu bukan stres. Sincere or not, I duk kena macam-macam. Kadang-kadang orang tanya, jawab. Mereka pergi pusing buat bagi jadi cerita lain. Hari ni tak ada macam tu dah nak. Hari ni tak ada macam tu. Nak tanya bab yang lepas mengaji, tanya. Nak tanya Iblis, lepas tak mengaji saya Iblis. Lepas abang pun clear ya tu. Tak stres. Simple dia. Kalau Ina fikir balik-balik, simple je. Ada pula nak tanya Iblis kat aku. Saya pula. Umur berapa dah boleh pakai handphone dah pun. Dah pandai pakai handphone baru nak tanya soal Iblis. Lepas tu pergi cari ilmu mengenal Allah. Pergi tanya soal Iblis. Apa untungnya bersama dengan Iblis? Sorry. I'm not gonna wasting my time on this kind of ground. This kind of playground, no. Kalau Ina kata dia jujur nak tahu ke apa, itu Ina. Bagi lepas-lepas dah kena macam-macam dah. So it's a time smooth. Han tanya aku pasal Iblis, aku kata hampir tanya Iblis. Han tanya aku pasal Ina ni, hampir jumpa Ina tanya. Han nak tanya aku pasal apa? Han nak tanya aku pasal orang tu, hampir jumpa orang tu tanya. Maka selesailah budaya cakap ikut senang. Cakap tak kena tempat. Tak ada dah istilah masalah tu. Cakap mentanya, tak ada lah. Tak ada istilah ambil tahu hai orang. Tak ada istilah kepoci, menyebuk. Tak ada dah. Senang ya. Lepas buat jalan senang sekarang. Nak tahu buat apa? Buat mengenal Allah. Pertama, mengenal diri dulu. Nak mengenal diri macam mana? Mengaji sebab 20. Kita susun elok-elok. Kalau nak tanya siapa sebenarnya Iblis, pergi cari Iblis. Tanya dia. Simple as that. Take it or leave it. Okey nak. Selamat Ina, selamat. Kalau nak kata lepas cakap macam marah, nak kena selidik. Itu tulisan. Mana ada nada suara orang tu. That mean you are guessing. You bersangka-sangka dia marah ni. Tak marah. Bawah tu lepas tulis selamat. Tetapi bunyi dia macam mana? Kalau bunyi macam ragat, selamat. Tak marah. Tapi pasal benda tu tulisan tak ada nada. So jangan. Kalau lepas sebut perkataan marah, aku marah ni, baru boleh. Kalau disebab baca tu, lepas tu bersangka macam marah, silap nah. Jangan bersangka-sangka, tak best. Okey nah. Selamat! Nah, aku dengar sekali lagi, aku gelak nah. Aku gelak. Demi Allah dan Rasul, aku gelak. Punya cakap ni. Aku terkejut, hang boleh jadi macam ni. Hang boleh hukum kata aku marah. Demi Allah aku tak marah. Aku telah permudahkan jawapan maknanya, tapi hang pula kata aku marah. Macam mana ni nah? Ya Allah ya Rasul. Mana boleh baca tulisan lepas tu bersangka nada marah? Mana ada marah tentu. Aku terang dengan jelas kot. Ramai orang reply lagu lain. Orang reply macam tu jawab simple je. Tepat lepas jawapan terbaik. Simple je, tak payah susah-susah. Dan awak bukan mengaji mengenai Iblis. Ada orang jawab. Awak mengaji mengenai Allah. Kalau mereka nak tahu selanjutnya, yang meliputi tu mereka mengaji lah, mengenal diri mereka. Hang pula duk main teropong kata tak boleh macam tu, I have to control myself. Pelik dengan I noh. Merepet. Demi Allah aku tak marah langsung Hang je bersangka-sangka macam tu. Masya Allah. Memanglah betul tekan kerja saya. Memanglah betul. Apa
apa yang lepas cakap tu nyata dan jelas. Cuma tu mamat tu saat ni dia pergi buat cerita. Han tengok aku tanya dia macam ni, dia jawab kat aku macam ni. Nak buat isu lah tu. Tadi dia buat isu apa yang Pak bagi tu. Ina ni nak tolong Pak ya. Ina tak mau orang kata. Pasal Ina antara salah seorang yang orang tahu kata sahabat dengan Pak ni. Soalan lambuk-lambuk. Ina yang selalu cakap macam tu, macam ni sampai bergaduh-gaduh. Banyak isu saja tak cerita kat Pak ni. Dan lain kali kalau orang tanya soalan apa pun, dia tanya kalau Pak rasa tak payah jawab, nak tanya Iblis kat aku, happy blog. Tak usah layan terus apa. Berkata apa yang Pak kata kat sini dia buat isu. Tengok aku tanya dia jawab soalan macam ni. Macam tu lah. Tapi nampak macam marah lah Pak gelak. Janganlah gelak. I miss you a lot. I buat lawa pula. Orang tengah pengang buat lawa betul tak? Waktu menghadapi masalah ni, ramai orang tanya Ina. Ada yang main jumpa pun dia. Betul ke letak kata solat tak ada early morning, sesat kata dia sesat. Tapi Ina boleh kurai tu sampai orang pangkah Dr. Mazhar ke, Kamilit ke, buruk mana ke, sampai orang tak suka kat mereka. Mereka kata sebenarnya Pak tu ilmu dia dalam, special. Sampai ke Indonesia Pak, video Pak ni suruh dia hurai kat Ina apa yang Pak cakap. Mereka kata dia tak cakap salah pun, ilmu dia sangat dalam. Mereka yang tak faham apa yang dia cakap tu terperinci sampai macam tu Pak. Apa yang dia minta redha Allah lah, selamatkan sahabat Ina cerita ni. Jadinya jangan ambil hati lah. Memang panas lah orang tuduh sesat. Kita nak berbetui keadaan kita, kata kita tak begitu. Tapi di akhir zaman ni yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Kita dah tahu benda tu. Kita dah tahu dah nampak jelas dengan nyata akhir zaman ni lagu mana. Fitnah Dajjal tu. Tapi nak tenang kat hadap lah. Sampai hari ni tak ni kena orang tanya awak ni. Awak main selalu cakap benda marah. Dia macam tak berhati lah. Ina jelaskan balik kenapa dia cakap begitu. Kalau apa nak kata macam tu, kenapa apa tak buka bak anak dia dulu orang curi dalam pejabat agama. Tu betul tu. Boleh lah. Tapi cakap boleh pada Ina tak kena. Yang kena tu depan. Tapi apa pun Ina bahagia. Ina dapat bagi kawan Ina duduk di tahap yang paling baik paling surga dengan izin Allah. Dia kata majoriti di sini kenal. Tempat tu tak salah. Kesian kat dia buat dia macam tu. Jadi Ina rasa lapang bila Ina berjalan. Tidak dituduh sesat. Dia benarlah nak. Terima kasih banyak kerana nak cakap, nak jawab macam-macam pasal lepas ni. Okay, terima kasih banyak. On that part, I'm so sorry. But in the same time, kalau orang tanya nak sorry, saya apa pula dah. Dia tahu benda yang betul. Dia bercakap benda yang betul. Dia menegakkan kebenaran. So, it's okay lah. There's no harm inside it. So, maksud kata, kalau kata Inam pun mengaji dengan arwah ayah. So, kalau kata faham tak faham itu nombor dua. Tapi you tahu perjuangan ayah. Orang yang baik. Tak macam ustaz-ustaz yang duk hentam ni. Kalau mereka jumpa ayah, mereka sayang ayah. Tapi macam ustaz-ustaz yang duk hentam ni, orang yang duk pusing, mereka tak tahu. Mereka duk kira ingat. Tak macam mana. Kalau Allah Ta'ala kata, akulah menyesatkan, akulah yang beri petunjuk. Dan kalau aku menyesatkan, tak ada siapa yang boleh beri petunjuk. Dan tidak ada siapa yang boleh menolong. Clear dah surah 16 ayat 37 tu. Kalau aku nak bagi segenap umat manusia ni beriman, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Clear dah surah Yunus ayat 99 dengan 100 tu. Tapi puak ni macam nak tahu dia suka create isu. Okay, that's the things. That's what you really mean. That is the clear point finger yang you nak tunjuk kat lepas. Sebab itulah Ina ni, sebab takut mereka nanti ambil, mereka nanti create jadi isu. So let them do that. So let them doing it. Biar mereka buat what they are going to do. They have done before. Orang lain dah buat awal lah. The other have done it. So kita relax lah kan. Kalau dia nak pusing, sampai kat orang yang cerdik. Weh, lepas cakap betul kot. Ambil tanya dia buat apa? Ambil tanya Iblis lah. Nak tahu saya Iblis. Dia tu nak buang budaya tuduh-menuduh, budaya profesor serba tahu ni, macam semua sangat antau. Faham? Dia tak mau macam tu. Dia simply abang lah pergi tanya Iblis. Dia bagi kat direction. Soalan hang tu direction salah, bukan dekat dia. Your address is on the wrong house.
So hang pergi dekat soalan yang betul. Itu yang lepas cuba cakap. Hampa nak buat kayuh apa? Bila dia kata dia tak pernah khusyuk dalam solat dia, yang hampa pergi buat cerita kata dia kata tak payah solat ni, bukankah satu benda yang gila? Dia tu berjujur cakap, hang pernah khusyuk tak? Kalau hang tak mampu jujur, hang diamlah. Dia jujur yang dia tak pernah khusyuk dalam solat dia. Itu kejujuran dia, keikhlasan dia. Yang hampa pergi pusing kata dia kata tak payah solat ni, dia kata kat siapa? Sedangkan dia pernah kata dalam apa ilmu pengajian sekalipun, solat itu wajib. Kerana solat itu perhubungan. Mana boleh? Nak hubung kena kenal dulu. Itu dia ada metod dia. Cara dia sembang tu, hampa melihat dari sudut mana. So it's okay lah Lina. Kalau mereka buat benda ni bagi jadi huru-hara, biar fikir mereka. As long lepas steady sudah. Macam Nodrus tu buat gila macam Bro. Bro tu buat gila. Tak tahu lah mana dia buat gila. Kalau orang yang minat benda-benda negatif, orang layan dia. Tapi kalau orang minat balik, kalau orang yang cerdik, orang kata dia ni bersangka-sangka ni. Cakap apa lagu ni? Apa yang dia cakap ni? Dia nak ajak jumpa, nak sembang buat apa? Kalau kata kat dia, aku mengaji mengenal Allah. Apa ada kena mengenal dengan hang? Ada apa kena mengenal dengan sejarah hadis? Aku bukan mengenal apa yang hang mengaji. Nak sembang apa nak? Dia ni jumpa penampang itu je. Dan nak menampang pun dalam senyum je. Kan? Itu je, tak ada apa pun. Baik nah. Biar dia guna depa tu sebenarnya depa tak sedang, depa tak satisfied dengan diri depa. Kita sebenarnya kita tak pernah kacau depa sebab kita akan satisfied dengan diri kita. Kita dah tahu lah, aku ni mengaji jalan yang betul, aku tak akan proses benda yang tak betul. Sebab Allah Ta'ala kata mereka akan dihadapkan di hadapan Tuhan mereka satu masa nanti. Tuhan kata aku menyesatkan dan aku memberi tunjuk. So that is none of my business. My business is to find who am I. Nak cari siapa sebenar diri aku, nak kenal aku dan nak kenal Allah. Dan Allah yang ku kenal itu pula tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kianu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Kita dah tahu dah benda ni. Dia bersalahan dengan segala sesuatu. Kita nak sembang apa dengan pok-pok ni? Depa tak faham. Depa create isu dan depa akan bergelumang dengan isu yang depa create tu. Kita buat tak tahu lah. Mantap ah. Faham tak? Tapi kok mana pun dari segi syariatnya ada perjuangan yang sebenar. Bukan menyalak kut celah Facebook tu. I dah layan mereka letih dah lah ni time yang buat tak tahu. Ada perjuangan sebenar. InsyaAllah habis PKP ni, InsyaAllah selepas pertukaran kerajaan ke mana tahu, jalan baru, sinar baru, cahaya baru, cahaya yang suci murni. Okey. Dan masa tu kita buat kita punya move lah. InsyaAllah. Baik nah. Baik. Jangan peduli mereka tu anak. Peduli apa mereka tu. Dia tanya lepas jawab. Dia tanya siapa Iblis, siapa abang. Pergi tanya Iblis. Simple lah. Mana ada marah pun. Baik. Selamat. Selamatlah. Assalamualaikum. Selamat malam bro lepat. Semenjak ni 2-3 hari ni saya ada tengok lah video Ustaz Nodrus. Yalah, apa yang saya tengok dia ni rancak sangat lah dalam berbicara mempertikaikan ilmu ma'rifah ni. Kita faham kenapa dia tak setuju sampai nak ajak berdebat, sampai mengata orang pengecut. Tetapi apabila saya hantar nombor telefon saya pada dia dalam Facebook, dalam Messenger, dalam YouTube dia, saya nak suruh dia call saya, tak pula dia call. Saya nak tengok macam mana cara dia menjawab persoalan yang saya nak ajukan kepada dia tu. Seandainya dia boleh jawab, InsyaAllah lah kita boleh ikut juga apa pandangan dia. Tapi dia kata orang pengecut. Tapi bila saya hantar nombor saya dalam Facebook, dalam Messenger, dalam YouTube, kenapa dia tak call? Dia nak berdebat. Saya dah cuba hubungi dia, tak tahu nombor telefon dia. Saya dah bagi nombor saya, dia pun tak telefon saya.
Jadi dia nak kata kita pengecut, saya tak nak mengakulah kita pengecut. Benda ni sebenarnya pada pandangan saya dalam bab ilmu ni tak perlu nak diberdebatkan. Sebab ilmu dia itu pun ilmu Allah juga. Ilmu kita ni pun ilmu Allah juga. Banyak sangatlah. Kadang-kadang saya rasa macam terhina dengan hujah-hujah dia tu. Jadi di sini saya tunggu dia call saya. Dia nak buat live pun tak apa. Saya nak ajukan satu soalan je dengan dia. Kalau dia boleh jawab soalan tu dengan cara dia lah. InsyaAllah kalau kita boleh terima, kita boleh ikut apa yang dia cakap. Bukan apa Bang Lepat. Saya rasa kali ini saya terpanggil lah untuk bersuara. Tak kira di Facebook ataupun di YouTube. Saya dah sertakan nombor saya di situ. Saya dah simpan. Saya nak bertanya satu soalan je dengan dia. Kali ini saya rasa memang betul-betul terpanggil. Kehadiran Nodros ni betul-betul saya rasa terpanggil. InsyaAllah lah. Saya dah berjanji dengan diri saya sendiri. Seandainya dia call saya akan bercakap dengan santun. Takkan tinggi suara. Dan saya akan terima juga jawapan daripada dia. Jadi di situ saya harap dia call saya lah. Saya nak tanya satu soalan. Baik, brother, baik. Semoga sejahtera selalu. Lama tak dengar suara lah, Rizwan. Baik. Dia macam ni. Saya ramai orang mai dari merata lah kalau kata kat Ampang ni sebelum PKP ni atau dekat nasi lemak royal Kedah Ampang tu, saya duduk kat corner tu. Dulu saya dah buat live. Nyata dan jelas orang boleh tengok ramai dalam live tu orang numai. Assalamualaikum Pak. Aduk. Orang numai ni cakap dengan elok mai. Tetapi Nodros, Dr. Kamili, Dr. Mazazil ni, mereka ni mereka tak ada tertib. Tak? Contoh dia, mereka dah menyimpan sesuatu penyakit tu. Contoh dia fikir, kalau saya ni nak bertanya seseorang tu, saya pergi cari dia, saya bertanya dia elok. Bukan saya pergi hentam dia dulu. Hentam dia macam-macam, buat spekulasi apa pun. Fitnah pun ada, berupa berandaian pun ada, bersangka-sangka pun ada, berdusta pun masuk sekali dalam tu. Lepas tu dah viral satu Malaysia, barulah saya nak jumpa orang tu. Bolehkah saya nak jumpa Lepat dengan ni apa mai ni? Bila orang tak pi jumpa, dia kata orang pengecut. Orang ni tak ni lah apa semua. Saya kata boleh nak jumpa. Kalau jumpa bukan aku berbincang dengan hang lah. Aku tendang, terajang, aku bagi apa yang aku tahu, aku nak keluar lagu mana dia keluar. Itu peringkat pertama sebab hang harus dapat benda-benda ni. Hang mencederakan jiwa orang, hang mencederakan adik-beradik aku, para sahabat aku punya perasaan. Macam abang sendiri dengar rasa tercabar, rasa terpanggil. Tetapi disebabkan abang tak ditentang atau difitnah atau dikurang ajarkan seperti mana yang mereka buat kat saya. Bila mereka tak puas hati, saya buat dekat Syarif Long. Saya rakam apa yang dia cakap, saya ulaskan kembali. Mereka tak puas hati. Kenapa mereka tak fikir dia ni buat kat Lepat, bukan Lepat buat kat dia. Lepat bela diri dia. Pasal apa mereka tak fikir begitu? Dan kan sedang tak ada satu video awal yang dimulakan oleh saya menghentam mereka. Tak pernah dimulakan oleh saya. Mereka yang mulakan sendiri. Lepas tu baru mereka nak mulakan balik dengan hikmah. Beradab, ajak jumpa, duduk elok-elok. Baru mereka nak buat begitu. Hampa manusia jenis apa? Kita berbaik-baik dengan orang dulu. Bila orang tu kurang ajak dengan kita tak payah dah nak baik-baik. Kita buat tak tahu sebab kita ada maruah. So kita berpaling pada mereka. Tapi mereka ni bila lagi Lepat diam, lagi mereka kurang ajak. So jawapan dia tunggu masa jumpa saja. Jumpa tu nak buat benda yang betul lah. Bukan nak buat benda yang tak betul. One at the time. Step by step we goes.
Hang kurang ajar, hang menghina aku, hang fitnah aku, hang buat macam-macam tak betul aku, hang sebarkan di kalangan ramai. Itu bukan jalan orang Islam, itu bukan jalan Rasulullah. Hampa tak puas hati kat aku, hampa kata tengok aku hentam Syarif Long. Tak, Syarif Long hentam aku bela. Every man have their own breaking point. So come to the moments that they have to bertindak balik, reacts. So bukan dia jahat, dia cuma membela. Dia cuma mempertahankan, dia protects, bukan dia attacks. Hampa attack aku terang-terang mula-mula. Lepas tu hari ni hampa lagu nak buat cara elok. Boleh. Kita jumpa dulu, beradab, one to one. Okay, hang duk cakap dalam YouTube, Facebook buat apa? Amai cari aku sorang-sorang. Okay, aku dah bagi dah nombor WhatsApp, aku dah buat war-warkan nombor WhatsApp dalam YouTube, dalam Facebook, nombor WhatsApp aku tak nampak. Hang telefon, hang WhatsApp, saya Nodros nak jumpa lepas sorang sama sorang. You make my day if you do that. So hang nak tengok macam mana kan. Aku nak ajak kat hang bagaimana orang yang berilmu harus membentangkan ilmu dia. Dia ada tertib dia. Baik, hang mai jumpa aku dulu seorang, one by one. Jangan bawa orang, aku pun tak bawa orang. Dan kita tengok macam mana. Aku nak ajak hang benda yang hang tak tahu. Bila hang bagi sakit perasaan orang, hang menghina dia, orang dan keluarga dia terganggu, adik-beradik dia terganggu, hang akan dapat benda yang macam mana. So please come you yourself. Macam mana hang duk dalam YouTube tu, dalam Facebook hang duk buat sorang-sorang hang. So hang mai sorang-sorang hang jumpa aku. Tapi brother tak boleh buat macam tu lah. Sebab brother ada, dia tak pernah pun buat naya kat brother macam tu. So brother kena bercakap berhemah dengan dia, bercakap baik-baik dengan dia, cakap elok-elok dengan dia, penuh tertib. Itu wajib, tidak boleh tidak lah. Pasal orang tak buat leceh kat kita kot. Kalau sekadar rasa terpanggil, cakap elok-elok, tak ada masalah. Kesudahan dia semua hak Allah. Peringkat faham dan peringkat perjalanan, semua segalanya hak dia. Tetapi Muhammad pun agak pedang kadang-kadang, kena faham dalam suasana mana. Baik. InsyaAllah selamatlah. Selamat. Ya, betul tu Abang Lepat. Saya amat bersetuju lah dengan pandangan Abang Lepat tu. Saya lah di sini secara peribadi agak hormat lah dengan Abang Lepat. Setelah dijemuh, setelah dikecam, Abang Lepat masih lagi santai, masih lagi sempoi. Saya tak tahulah kalau kena pada saya, tak tahulah apa jadi. Di dalam mempelajari ilmu mengenal diri ini, bela diri itu datang sendiri, jati diri datang sendiri. Jadi tindakan Abang Lepat membela diri itu memang sesuai, patut dibuat. Setelah dikecam, membuat keluarga Abang Lepat malu, memang patut pun Abang Lepat bela diri itu. Jadi saya pernah juga tengok dekat YouTube, Nodros ni mengatakan orang makrifat tak macam tu, katanya. Apabila kita komen sikit, apabila kita kecam sikit, melenting. Orang makrifat tak macam tu. Pandai-pandai dia cakap macam tu je. Di sinilah ada satu kejadian juga berlaku di tempat saya sini. Ada satu Pak Haji ni, memang dah haji dah. Dia ni pengamal fiqah. Jadi Pak Haji ni tadi ada seseorang berhutang dengan dia. Lama dah dia tak bayar dah hutang ni dengan Pak Haji ni. Jadi saya tanya dengan si penghutang ni, kenapa tak bayar dengan Pak Haji tu? Pak Haji tu dah bising dah, saya cakap. Dia kan Pak Haji, takkan dia marah kita lama-lama berhutang. Pada satu hari tu Pak Haji tu datang tagih dia, dengan keadaan yang merah muka lah, marah-marah lah sikit. Tapi dia masih sopan santun lah. Jadi dia beritahu dengan Pak Haji tu, si penghutang ni tadi ni, yang berhutang ni, takkan Pak Haji marah kot, dia cakap. Pak Haji kan haji.
Tercabar lah Pak Haji tu. Memang marah lah Pak Haji tu setelah dia cakap macam tu. Inilah, kalau kena pada kita macam tu, apa rasa kita? Tu Nonderkos tu kalau dia kena macam tu, apa dia boleh tahan tak? Mana sigil dia tu yang sekolah tinggi-tinggi tu? Kalau orang cabar macam tu, apa perasaan dia? Saya rasa lah, tak tahu betul ke tak juga. Mungkin marah juga kot. Pak Haji. Masya Allah. Tapi itulah, dia balik pada basic yang paling mudah lah. Setiap orang ada mata, dia tak perlu mendengar. Bila kaedah harus melihat. Apabila sampai suasana harus mendengar, jangan cuba menjeling-jeling mencari. Sebab dalam gelap tak nampak apa pun, torchlight tak ada, lampu tak ada, apa tak ada. Kita amati segala-gala suasana dengan pendengaran. Kan? Bila kadang orang dalam gelap, macam kita tengok horror movie, gambar-gambar hantu ke apa. Bila dia duduk dalam gelap kan, kita nampak dia pasang telinga lebih daripada dia cuba mencari-cari. Dia cuba dengar binatang tu main dekat ke, atau lembaga tu masih jauh ke. Kita nampak suasana tu. Apabila orang pula di medan perang di waktu siang, kita tengok movie tu, dia menyorok balik pokok, dia tengok musuh dia cari musuh dia dengan mata dia. Dia usyar dari dekat ke dah jauh dah. Kalau kita tengok dalam movie Iturul ke Osmania ke, mereka menyorok ke celah-celah hutan, selalu memerhati kan. Dia bukan dalam kaedah mendengar. So begitu juga dalam kaedah akal ni juga. Bila satu benda yang tak ada, baru kita fikir, tak mana aku letak benda tu. Benda tak nampak. Bila kita nak mempersoalkan wujud artinya ada, maka kita kena tahu benda yang ada tu dulu, baru kita boleh bincang benda yang ada tu. Tapi kalau mereka ni tak mengenal Tuhan, setakat duduk kat nama dan cerita sejarah, macam mana kita nak cerita dari sudut ma'rifatullah? Seperti mana surah 7 ayat 7, sesungguhnya kami sekali-kali tidak gaib. Dan seperti mana surah Al-Hadid ayat 4, tidak, wa huwa ma'akum ainama kuntum, aku berserta di mana saja kamu berada. Kan? Dan surah Zariyat tu ayat 20-21, sesungguhnya kebesaran Allah Ta'ala itu ada pada alam semesta dan juga pada diri kamu. Kenapa tidak kamu melihat pada diri kamu? Jadi benda-benda macam ni tak boleh sembang dengan ulama-ulama fiqh atau puak-puak fiqh, ataupun yang puak fiqh ni ada yang bagus, ada yang baik, ada yang istimewa, seistimewa ilmu fiqh itu sendiri. Tetapi taik-taik fiqh ni lah, dia mengaji apa yang Allah Ta'ala pesan dan beritahu. Contohnya pasal apa orang berbalah, nak kata dia ni benar, dia ni sesat, amat kita buktikan kesesatan dia, amat kita soal siasat dia. Sebab dia tak sedar kemuncaknya Allah Ta'ala yang menyesatkan dan beri petunjuk, dan tak ada siapa pun boleh lari daripada dihadapkan di hadapan Tuhannya nanti. Kalau dia sedang benda tu, bab-bab pergaduhan, bab-bab pertelagahan tak timbul dah. Itu sebab ayah saya dan bekas guru saya satu ketika dulu, ketika masih hidup di alam bumi ni, dia pun bercakap, dalam ilmu agama ni sebenarnya nasihat, bukan pertengkaran dan bukan penuduhan, dan juga bukan hukum-hukum. Sebab kerja hukum-hukum itu surah At-Tin ayat 8, tidakkah Allah itu seadil-adil hakim? Dia buat tanda soalan. Jadi puak-puak seperti Nordrus, Kamili ni cuma fikir balik, mereka ni dari mana yang berperangai macam ni. Mereka create satu isu, create satu tuduhan, create satu ni, dia buat benda tu bagi jadi besar. Dan mereka ada crowd, mereka faham tak? Kita kalau dulu mereka main cara elok mula, kita boleh layan. Tapi bila mereka terlalu kurang ajak, seolah mereka ni zalim lebih pada Zionis lagi,
Zionis pun bangsa dia jaga. Tu saya kata mereka ni lebih Zionis daripada Zionis. Kalau kita tengok dalam surah 38 ayat 82, tak salah. Surah 38 ayat 82. Iblis nak menyesatkan orang pun atas kekuasaan Allah. Kita ini yang diletak sebaik-baik kejadian, kita tak boleh nampak tertib ilmu itu. Saya tak nampak hikmah ilmu yang ada pada Nodrus, Wanizam lah, Nodrus. Selalu aku nak sebut nama dia ni, tersebut nama Wanizam ni, Mazazil. Dr. Mazazil dengan Kamili. Memang kita nampak jelas hikmah tu tak nampak. Hikmah yang Tuhan kata, yang Nabi Muhammad dia cerita, lagu mereka cerita ni tak berlaku dekat mulut dengan akal mereka je. Kalau tak, mereka tak buat macam tu. Mereka tak jadi munafik macam dia tu. Jadi bila saya maki mereka mula guna pula. Tengok dia maki orang macam ni ke orang arifin bila aulia-aulia yang hampa nak ikut. Mereka buku tu pula, nampak reverse psychology dia main. Padahal yang kalau kita tengok betul-betul, kita bukan maki orang yang tak ada buat salah kita. Mereka ni terang-terang kita tak kacau mereka bagi malu kita, mereka bagi adik-beradik kita rasa stres dengan tuduhan-tuduhan mereka. Macam mana mereka nak jawab yang ramai. So bermakna mereka ni hikmah ilmu dan adab ilmu itu, hikmah tu tak berlaku kat dalam jiwa dan akal mereka, berlaku kat mulut dia. So takkan saya nak cakap elok-elok dengan puak ni. Tak ada pasal lah. Dia kata saya ugut lah macam-macam. Jumpa tak ugut lah. Jumpa memang celapak tu ya. Tak ada secan lah. Apa pula. Kita jumpa orang baik dengan kita baik dengan orang lah. Orang buat leceh dengan kita nak bagi dia katuk kepala 3-4 kali apa suruh. Kita orang Islam kot. Mana boleh buat begitu. Kat bangsa asing pun, orang yang bawa agama bukan Islam pun kita tak boleh buat. Kita tak boleh cerca, kita tak boleh tomah mereka yang menyembah selain pada Allah. Surah 6 ayat 108 tu jelas-jelas dia terang. Tambah yang satu kalimah kita nak buat naya tu mana boleh. Hampa balik dari negeri Arab, hampa bawa tauliah yang hebat. Hampa bersangka-sangka pula ke orang kesudahannya. Masuk dalam masjid, fitnah orang, lepas tu bersangka. Sekali pun kita tak pernah sebut tolak hadis, tiba-tiba hampa kata tolak hadis. So out of their own thought and emotions, hanya melalui kaedah berduga-duga dalam akal dan perasaan mereka hukum kita, mereka buat benda tu macam seolah-olah betul terjadi. Hanya benda tu terterbit dari akal fikir mereka je. Bila kita tanya mana yang lepas sebut dalam YouTube tak payah solat ni, sampai kelar lepas tak tunjuk. Tapi mereka jaja kata masjid, kata surau dah. Jahat tak jahat puak ni. Itu saya kata, macam mana nak cakap elok dengan mereka ni? Mereka hentam orang betul-betul pagi kau baru dia nak main cakap elok. Boleh tak kita jumpa soal jawab, jom lah. Mainlah one by one, kita jumpa dulu. Itu je. Mereka ingat kita bawa ilmu mengenal Allah ni kita takut. Sorry lah, setakat hampa balik dari negara Arab tu ingat meheran. Tapi masalah nak sembang apa dengan hampa? Hampa nak soal macam mana kat kami? Nak bertanya apa bila orang tanya zat Allah Ta'ala tu nak kenal di mana? Hampa kata di syurga. Habis di situ je, tak ada apa nak sembang lah. Sedangkan dia kata sesungguhnya kebesaran Allah Ta'ala itu menjadi putih 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya. Kalau dah kata dia berserta di mana saja kamu berada, dia berserta dari sudut apa? Asma' aja kah? Nama aja kah? Dia kata Allah itu berserta, bukan dia kata asma'. Kalau awak tak memahami zat, sifat, asma', af'al, macam mana kami nak sembang apa? Itu suruh pergi mengaji. Bukanlah kata hampa balik dari tanah Arab tu tak ada ilmu. Ada, tetapi hampa kurang ajak, hampa biadab, hampa memang celaka besar. Hampa kata Allah, Nabi Muhammad tu orang sederhana. Hampa tengok hampa tibai duit carahan berapa banyak, hampa pakai kereta macam mana hebat.
Lepas tu dah tak ada nak sarah masjid, hampa buat satu isu nak bagi viral YouTube, mau buat duit kat YouTube lah. Itulah kata hampa ni Ustaz American Dollar, Ustaz pinggang ampin jubok lebang. Hampa ni Ustaz pinggang ampin jubok ketat. Hampa sembang derah. Tapi bukan semua ustaz-ustaz di Malaysia macam tu. Ustaz Nodrus ni, dia ni naknya ustaz Singapura. Faham tak? Ada orang Singapura telefon saya. Dia ni buat malu orang Singapura, Pak. Dia kata masuk ke negara orang, cari makan negara orang, buat naya kat penduduk di situ pula. Bagi malu orang Singapura betul-betul. Saya kata unit khas harus ambil tindakan lah. Betul tak? Hampa kena ambil tindakan lah. Rakyat hampa nak main buat gila kat Malaysia ni, sedangkan rakyat Malaysia masuk Singapura kalau buat leceh hampa tahan. Tu sebab orang yang pergi Singapura ni, orang pergi kerja, yang pertama dia kena hormat rakyat Singapura. Lepas tu hampa pergi cari makan di tempat Singapura tu. Rakyat Malaysia tahu benda ni. Ni ustaz Singapura jenis apa ni yang masuk Malaysia buat gila macam ni. Tu kata dia ni haram jadah. Jumpa mau penendang lain tak ada. Okey bang, baik bang, selamat bang, selamat. Cakap buat dia ni memang rosak. Baik bang, selamat lah bang.